A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika aban abada. Rabbi sholli sirri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Kat mana dah? Darjah makrifat. Darjah makrifat darjah makrifat dan bandingannya. Apa dia makrifat ni? Suatu hal. Maksudnya ialah suatu hal. Patut gitu. Dia bagi satu hal lah. Apa kau itu makrifat? Makrifat ialah satu hal, satu perasaan. Hal kena ke perasaan yang tak dapat dinafikan. Apa itu satu hal yang tak dapat dinafikan? Iaitu iaitu daripada syuhud dah timbul makrifat. Daripada syuhud dah, daripada hati yang ada nur dan nampak. Itu mana syuhud. Nampak benda hakikat dia. Timbullah makrifat. Makrifat mana kenal, reti, faham. Makrifat ialah satu hal yang tak dapat dinafikan. Nak nafi tak boleh. Satu perasaan tu nak nafi tak boleh. Iaitu satu hal yang tak dapat nafi dia. Kisahnya daripada syuhud. Daripada syuhud dah timbulnya makrifat. Yang ni syuhud ni hasil daripada nur yang ada bertapuk di hati. Dia nampak dengan nur tadi. Maka marilah perasaan, mari satu hal. Satu hal yang ni perasaan. Dia boleh kenal dengan itu benda, hakikat benda tu. Ini kenal Tuhan lah. Dan darjat makrifat itu pula didapati terbagi pada 3 martabat. Dia nak bagi pula makrifat ni kepada 3 martabat. Sekarang ikutilah bahagian makrifat itu sebagaimana di bawah ni. Yang pertama martabat syariat. Martabat makrifat syariat. Iaitu martabat syariat ni mengenal Allah dengan jalan mengenal dalil wujud makhluk ini. Mengenal Allah dengan mengenal dalil wujud makhluk ini. Ada makhluk ini ni sebagai dalil adanya Allah Ta'ala. Sebagaimana mengikut cara usul din lah. Kita belajar tu. Makrifat ini makrifat kenal dengan dalil ni digelar ilmu kulli lahir. Digelar ilmu yakin. Lakal. Ilmu yakin atau martabat syariat. Martabat orang awam lah. Martabat ini adalah ibarat ini satu cakapan. Ibarat ini satu cakapan kena kulit lahir. Durian saja. Kena rian, kena keluar saja tak aja makan. Ini satu contoh, satu bandingan dengan buah rian. Kena ni cara tengok tengok buah rian gitu tu tengok tak makan lagi. Ini darjat ni. Martabat syariat ni. Yang rendah sekali untuk orang awam yang umpama kita ni. Kita ada tanggung ni lah bagi syariat ni.
Nah, ni pun tinggi dah ni dah. Tinggi dibanding dengan orang yang tak belajar langsung bagi usul ding. Tu ke bawah lagi lah. Ni mujur juga kita salah belajar tu kan. Penolongan boleh belajar. Reti juga bagi usul ding ni. Duduk bahagian syariat ni. Yang kedua mutabak mu'rifah. Kita mengenal Allah Ta'ala dengan jalan hadir pengetahuan rasio, zauqi. Ni setelah nur masuk ke dalam hati ni. Rasio dalam hati. Jadi lalu kau tu dulu, lalu kena bahagian syariat dulu. Nama-nama tu dia riadah dan mujahadah. Suci hati batin dia tadi. Sebab suci tadi, hati masuk nur. Dalam hati. Dia dapat kenal dengan rasio. Mutabak ini kena digelar ain yakin. Atau mutabak murifak. Dia panggil juga. Mutabak murifak ni mengikut istilah tasawuf lah. Ibarat kena isi dia. Bagian syariat tadi kena buah dian gitu ya, kulit. Tengok ni buah dian, duri. Ni bicara cekoh tengok isi dia. Setelah dikoyok, tetapi perlu dimakan. Ini perlu dirasio. Mutabak ini lebih tinggi dari yang pertama. Dia pertama. Kata di atas tu. Iaitu untuk orang sufi yang sudah merasai mu'rifah. So, sufi ni mana dia? Dia sentiasa suci hati dia. Ini riadah dan mujahadah dan amal wirid tarekat. Dan ia orang sufi ni tetap lebih tinggi dari pertama tadi. Sudah jadi wali dah dia ni. Dapat dia dia ada zauqi, dia ada apa ni, warid. Jadi wali. Yang ketiga mutabak hakikat. Apa itu mutabak hakikat? Iaitu mengenal Allah dengan jalan hadir ke dalam hati. Hadir rasa syuhud. Yang ada kemanisan, ada kelazatan. Tak ada pada kita ni. Mutabak ini adalah hakul yakin atau mutabak hakikat. Ibarat terdapat kelazatan rasa dia itu. Kata dia. Juga banding dia ni. Kerana dapat mengecap isinya. Dia makan dia rasa lah. Tadi tengok isi saja. Bang sedap dah. Tak ada bang. Ni makan dah. Mana sebagai bandingan ni. Nak suruh kita reti dengan banding dia ni. Dia sebagai bandingan je ni. Ni perasaan dia ni rasa lidah jadi. Ni rasa di hati ni. Dan mutabak ini memang terdapat pada orang-orang wali, nabi-nabi dan rasul juga. Jauh dengan kita ni. Tapi kita boleh diusaha ni. Boleh usaha untuk mendapatkan ni. Boleh usaha. Kita buka pada siapa saja. Apa kata kita ngaji saja untuk tahu cerita-cerita orang. Jadi boleh kita usaha di dunia ini. Siapa-siapa dia usaha, dia bersungguh, dia dapat. Kata tengah orang sufi, di sana terdapat pula mutabak yang tertinggi sekali, iaitu mutabak akmal. Namun mutabak ini adalah terkhas, tertentu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Dan daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang akmal ni, daripada nur ni inilah dijadikan alam sejagat ini. Dia kata jadi kalau tiada kerana engkau ya Muhammad, tidak ku jadikan semua segala makhluk. Dijadi pada nur Nabi kita lah segala benda perkara. Habis dia. Pembicaraan kita sudah kata musannif ni.
pembicaraan kita sudah agak panjang, lebar dah sekarang. Oh, dah lanjut jauh pergi jalan. Sekarang mari dah kita sambung kembali. Kena U-turn balik. Kembali pembicaraan kita tentang hal perjalanan nafsu marhamah. Semula. Itu dah nak U-turn balik. Kalau gitu dia kita kulai ni. Nak balik ke pakar jalan semula. Kalau macam mana sekalipun, dia pergi ikut lain untuk melebarkan kepahaman kita tentang ilmu, bahagian ilmu ni, tasawuf ni. Dia suruh kita U-turn balik ni. Dia apa? Bermula daripada nafsu dia burah bagi nafsu amarah dulu. Dan lepas nafsu amarah, nafsu lawamah. Kata dia nya nafsu amarah ni siapa-siapa memiliki nafsu ni tak lepas daripada neraka, dia kata tu. Dan begitu juga lawamah, dia suruh kita ikhtiar berpindah daripada nafsu kedua ni naik kepada marhamah. Pasal dia ibarat seperti busi buruk, tak ada harga si Allah SWT kedua ni. Walau macam mana sekalipun dalam ilmu ni dia tak boleh kita nak suluh pada orang lain. Dia buat bagi diri sendiri. Saya suruh orang lain, apa orang ada ciri-ciri nafsu ni, tak ada apa masuk neraka. Jangan begitu. Sebab Tuhan Maha Pengampun. Tuhan dia sangat mengampun. Dia boleh ampun seseorang dengan sebab-sebab dia kecil je. Kau tengok dari kitab-kitab tu dah. Orang masuk syurga. Tekat dosa banyak kerana tolong. Satu ketika tolong seekor anjing masuk syurga tu apa? Ambil dosa dia. Dah. Hak tu dalam kitab ada. Dan di mata kita sendiri pun banyak kita tengok orang pasik. Dia semaya bam untuk tahu mana jahit tu okey. Tapi kalau mati tengok, bila kita tengok jelas husnul khatimah dia. Sebab tu kita jangan suluh orang. Sebab tu memang apa-apa kena beki diri sendiri ni. Jangan sekali-kali kita belajar ilmu begini ni kita suluh pada orang. Satu kesalahan. Sebab ini untuk beki diri sendiri. Dia pasal hukum ni ada 3 dia, ada tu hukum syarak, hukum warak, ada hukum aridi, ada hukum tu. Hukum syarak menghukumkan diri sendiri dan menghukumkan orang lain. Hukum warak tak boleh hukum orang lain, hanya menghukum diri sendiri saja gitu dah. Hukum aridi baru datang tu dah, baru datang. Sebab tu lah ilmu tasawuf ni kita belajar ni. Walaupun perkara ni kita kata orang nafsu amarah dan nafsu lawamah ni ya terlepas daripada neraka, maksudnya isu kita bagi sendiri tidak ada jaminan syurga. Walaupun begitu Tuhan ni Maha Pengampun dan Maha Kesian belah. Kita jangan suluh pada orang lain. Kita kena suluh, kena bagi diri sendiri. Ilmu ni untuk bagi diri sendiri. Kita tak kita tengok orang lain tadi, kita tidak kita tidak selidik. Maka kalau keadaan lagu tu sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Satu rumah juga tu pasal Tuhan larian tadi. Wala tajassasu. Jangan kamu jadi mata gelap. Jadi sidik orang lain dah, jangan. Wala yaghtaba'dukum ba'du. Ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minaz-zanni. Zon ni pasal kita suluh orang lain tu. Ada ya allazina amanu tanibu katsiran minaz-zanni. Lagu mana? Inna ba'da zanni ismun wala tajassasu wala yaghtaba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum an ta'kul. Sehingga sampai akhir. Ada. Jadi kata tak lepas daripada neraka ni, orang apa ni, ada nafsu lawah, nafsu amarah, ciri-ciri nafsu amarah dan lawamah ni, hak dia kata dulu untuk diri sendiri. Dia nak perbaiki diri sendiri, jangan kita suluh ke orang lain. Pasal Tuhan Maha Pengampun. Berapa ramai orang dosa banyak pun dak masuk syurga ni sebab satu benda kecil saja je. Sikit-sikit je dia. Tu apa habis dosa dia. Sebab tu lama buat tu dia. Mati kat suruh sedekah. Mengatik. Lepas tu ngaji 40. Betul dapat keampunan daripada tu. Masa pasal oleh orang ni nafsu dia amarah lah. Tak.
Nak susu balik dah baca telekin lah tunggu kubur dia untuk dapat keampunan daripada Allah SWT. Kata arwah tuan guru dia kata beginilah. Ni untuk bagi diri sendiri. Jangan sekali-kali kita duk itak silapan orang lain, jangan. Mula kali acak dia dah. Ustaz dia dah pasal benda ni tak lepas dah kita dia tengok orang. Tak ada apa ni. Mati masuk neraka ni dah. Kita didik. Kita suruh orang lain pada kita ketak sifat mazmumah ada kita tak cara. Terlindung. Pada kita duk suruh orang lain lah, duk terlindung diri kita sendiri. Pada apa Tuhan Maha Pengapung. Tuhan Maha Pengapung, Tuhan Maha Qiam belah. Amat qiam belah. Apa tu dia kata gitu tadi? Ada ni. Ni kira hak asal lagu tu. Hak asal kira lagu tu lah ada asalnya. Belum dikira dengan sifat keampunan Tuhan, pemurah dia dan sebagainya. Kalau kira asal gitu. Apakah lepas daripada dua ni naik pada malhamah ni, ni memang ada jamin tu dah serga lah. Soal tiket serga tu dia ni dengan tidak ada hisap lah. Tak ada isyak. Kalau dua tu ada isyak. Ni tak ada isyak sebab ada dosa dia bersih habis. Lahir batin tak perlu pada isyak lagi. Adapun orang sufi yang dalam perjalanan nafsu malhamah ini, maka memanglah ia sudah dapat menyelami dan mengalami alam arwah. Tinggi wali ni dah. Yang kita namakan juga alam malakut. Panggil juga alam arwah. Alam segala ruh. Alam tak nampak tengok dengan mata kasar alam malaikat. Kalau mati nampak dari malaikat dia. Mana duduk alai sana dah. Tak mati mana? Yang mati dah sebelum mati gitu. Dah ada sana dah. Kita nanti mati dulu. Dah baru nampak benda luar benda sebelah sana. Dia hidup lagi nampak dah baris sebelah sana. Dia panggil alam arwah. Jadi kita tak hati lagi. Dia buat purun dunia ni dia. Dia terbit daripada purun dah. Kena ke dia. Pasal dia ada usaha ikhtiar. Kita tak ada usaha ikhtiar dah. Ada maya yakin ni kita tanya. Dengan menyelami alam tersebut, mereka dapat ketahui perkara-perkara yang pelik-pelik. Oleh kerana dia menyelami alam tu, alam arwah. Nampak pelik-pelik. Mula pomuk ni dah. Gimuh dia royak benda pelik-pelik saja. Allah kubur di situ benda lagu tu. Siratal mustaqim dah macam-macam dia. Benda pelik saja dia alami benda. Dunia tak sejajar dengan situasi dia. Dia royak tu dia. Mereka dapat menyaksi pula arwah di alam malakut itu. Orang mati dah. Dia boleh tengok. Banyak kita tengok cerita-cerita dia. Kita kisah para awliya tu. Dia mengamati dah. Dapat bercakap-cakap dengan mereka itu. Tanya khabar. Boleh kecek dengan orang mati dah. Lama dalam tidur, dalam mimpi dan sebagainya. Dia mimpi benda lagu tu dah. Gitu. Sebagaimana dari kitab Kasbul Rumah cerita. Nama apa tu satu wali dia bertemu dengan syair yang telah mati. Guru dia kok. Tabu syair dia tanya keadaan sana. Dia hari sekian ngaji dengan orang tu. Ngaji kitab dia di alam barzah dia royak. Ngaji kitab ni lah. Dia hari Khamis bertemu dengan dua pun kita belajar mengaji dengan tu guru dia ni. Masya-Allah. Mudah-mudahan kita boleh mengaji juga di sana, di alam sana ni. Sedap belajar ilmu ni. Dia satu nikmat besar ni. Ada mana dia? Hidup lagi boleh dia bercakap dengan nama tu. Tu dia. Dan kurungnya dia kata lihat pembicaraannya. Bercakap dengan
cakap dengan arwah ni pada pasal alam hadrah dalam bab ilmu akan datang tadi. Hal mana perasaan. Hal mana perasaan. Mana hal hati ini perasaan. Atau warik. Atau warik mana yang tiba daripada Tuhan. Tuhan beri. Perjalanan nafsu malhamah ini ialah bahawa dapat rasa di hatinya asyik asyik merindu kepada Ta'ala atau rindu satu hati kepada Ta'ala dan setiap masuk dapat rasa cinta, dapat rasa keindahan cinta dalam hati dia bagi orang yang bernafsu gini. Nak sampai sini dia pasal dia ada riadah dan mujahadah ni. Dan mengamalkan wirid-wirid tarekat serta ada bimbingan daripada guru musyrik. Dia sampai sini. Bagi kita ni kena belajar banyak dah. Dan kita cuba melakuklah. Ada usaha daripada kita dia minta penunungan daripada Tuhan. Moga-moga Tuhan beri juga kita dah. Minta dia minta. Kita boleh minta, kita minta doa satu ikhtiar, satu usaha. Minta sama ya Allah jadikanlah aku ni setengah daripada wali-walimu. Jangan doa depan orang ni. Kata kita agak pula dia. Ada lagi kubur wali minta jadi wali. Mana tahu Tuhan nak makbul ni. Cari waktu mustajab minta waktu. Daripada minta kaya, minta mana barang tak ada pasar. Tak, baik minta jadi wali. Mungkin tidak mustahil mata nabi-nabi tak jadi. Minta. Mana tahu Tuhan nak bagi kita ni. Jadi kita pun minta, bukan minta saja, ada ikhtiar jugalah. Kita mengamalkan ilmu-ilmu tasawuf kita tahu, kita beramal. Mana patut kita riadah, syakat kita mampu. Ada usaha balik kita serta kita doa. Tiada tahu banyak ni wis sikit. Tahu bila ni dekat-dekat nak mati kalau satu keuntungan besar. Hal atau perasaan atau warik perjalanan nafsu malhamah ini ialah bahawa dapat rasa di hatinya asyik mana rindu, asyik sedap kepada Allah atau rindu kepada Allah Ta'ala dalam setiap masa. Lagu ni suka duduk seorang ni dia dengan Tuhan, dia layan perasaan cinta dia dengan Tuhan. Tak sedap dia kat orang ramai-ramai, kita sedap tu. Kita ni cari orang ada tak puas. Dia ni nak dicari pak orang tak ada orang. Dia sedap perasaan cinta tu membuku dalam hati dia. Masya Allah, cinta suku indah sekali dah ada. Jadi warna-warna habis. Mana keindahan semua jadi indah. Lagu ni dia nak suka je menangis. Lepas dia suka dia menangis dia. Gila kau orang lagu tu. Gila kau orang lagu tu gila kuat lah. Menangis dia ketawa. Indah belakang dia. Dalam ketawa pun indah, dalam menangis pun satu keindahan. Sedap lah tu keadaan lagi tu. Semua jadi sedap belakang dia. Dia. Ada budak tina seorang masuk kurus dulu jalan budak dah. Dia ni mari belajar kursus sini dah budak dah. Bawah pada 20 tahun. Jadi ramai-ramai tu tak tanya dia satu soalan, banyak soalan tanya. Jadi satu budak dia ada gawe ni tadi. Dia gawe ni Tuhan dia ada. Dia ada gitu dia. Boleh jadi ada dia. Satu parti tengok pelik pula ni. Kata begitu. Apa saya tanya soalan lagu lain, dia jawab lagu lain. Boleh jadi ada perasaan dia. Kadang-kadang duit dengan tidak habis yang percuma dia panggil majzub. Ada perasaan kasih pada Tuhan. Boleh jadi betul, boleh jadi dok. Dia mana Tuhan beri. Asyik kepada Ta'ala atau rindu kepada Ta'ala dalam tiap masa. Dan sifat-sifat yang timbul daripada nafsu malhamah ini ialah murah hati, syakok, murah hati, hati murah, tak penyayang, nak menggajikan dia.
Murah hati. Qanaah. Qanaah lawan tomok dia. Murah hati lawan bakhil. Qanaah lawan tomok. Kalau tidak tomok, qanaah. Kalau tak nak, kau tomok. Kalau tak nak murah hati, kerekut lawan dia. Kena satu pun kena lawan dia. Kau kena. Qanaah mana tidak tomok. Kalau tak tomok, qanaah. Kalau tak qanaah, tak tomok. Tidak. Zahid. Zahid lawan cinta pada dunia, kasih pada dunia. Kalau tak kasih pada dunia, zahid. Kalau tak zahid, kasih pada dunia. Bos ni hura so-so puluk, lebih jelas lagi. Dia lain lagi. Daripada sifat yang terpuji yang tak dapat dipanjangkan di sini. Jadi sifat-sifat ni jadi cair. Sifat-sifat mazmumah jadi cair. Apa kalau siapa peringkat ni? Apa kalau mari cinta pada Allah Ta'ala, rindu pada Tuhan, dengan sendiri sifat mazmumah ni jadi cair. Luruh nanti cabut sendiri. Masuk sifat mahmudah, sifat qanaah dengan sendiri lah. Zahid dan lain. Pasal sifat-sifat lawan daripada qanaah dan lawan pada zahid ni sifat yang dibenci oleh Allah SWT. Jadi apa kata kasih pada Tuhan, dia cari jalan nak Tuhan sayang weh. Tak. Hak Tuhan benci. Apa rutin dia gila kau jatuh tu. Dia cari macam-macam benda untuk menarik perhatian orang dia kasih laki-laki tadi. Yang bumekak setunya. Dak macam-macam. Pakai lecu semua tu nak suruh orang jatuh sayang lah kau tu. Dia kau nak suruh dia sayang. Jabuk keni semua sekali kan orang jatuh kan. Tidak kan dia. Orang jatuh kan kau. Wajak merah rambut semua kali. Habis peti banyak gelo bedah hidung semua macam lah. Bibi mulut melebih jadi beki buat pendek gelo habis peti kalau ada. Kerana cinta dah, kerana kasih pada lelaki-lelaki tu. Jadi tak gini. Kalau tidak sampai itu dah. Kalau tak orang kalau suka tu kan tak orang jatuh ni. Tak cara pakai make up apa dia. Bakal dikit. Orang jatuh begitu juga. Ni kerana Tuhan, dia cinta pada Tuhan, dia rela buat apa saja. Kalau rela berkorban. Cari benda hak Tuhan nak suruh Tuhan sayang. Berarti jadi cari habis benda hak Tuhan mesti masuk benda hak Tuhan sayang belakang hati dia. Apakah dia qanaah dan zahid? Adakah kita qanaah ni? Adakah zahid? Kalau kita ada qanaah dan ada zahid, mana Tuhan sangat sayang kita lah. Pasal qanaah dan zahid ni sifat yang sangat-sangat dikasihi oleh Allah Ta'ala. Lalu kita tilik di kita, adakah kita qanaah ataupun tak? Kalau tak ada qanaah, kat tomok kita. Kalau tak ada zahid, kasih pada dunia lah kita. Kita utamakan dunia dah dalam kehidupan harian kita. Dia nak tafsir. Qanaah ialah rasa. Ini perasaan dalam. Dapat berpada dengan apa harta. Rasa cukup. Pada mana rasa perasaan rasa cukup dah. Ni ada harta ada. Tidak. Tomok rasa tak cukup. Walaupun banyak. Banyak dah tak cukup lagi rasa dia. Kita tengok dalam hati kita dia. Jadi apa kalau tomok? Tidak. Rasa tak cukup. Mana kita rasa sayang ada tak suwi tubik. Dah. Kita tak suwi tubik kalau boleh nak ulah masuk macam ni. Tubik jangan tubik. Pasal kita rasa tak cukup. Ada pun hak rasa pada ni, tubik tak apa. Dah. Dia cukup dah ada. Kalau mari lagi tubik tak apa. Banyak kebajikan dia dengan sebab qanaah ni. Biar moluk belanja harta dia moluk. Pasal dia sampai cukup dah. Orang tomok, orang tak ada qanaah ni, dia tak ada nak kebajikan. Pasal dia tomok nak lagi, hak ni tak cukup. Gitu. Itu dia. Nak sedekah ke apa gini jauh sama sekali, sedekah sikit sangat. Pasal dia tomok. Pasal tak cukup. Pasal tak cukup. Nak cukup nak lagi walaupun banyak hati tu di nak lagi panggil tomok. Macam mana nak buat kebajikan tak ada. Mati kan gitu dia. Mati dia sesal lah dia dah.
Pasal tamak ni menyebabkan jadi rugi besar dia. Pasal dia tidak dapat mengecap habis sepenuh nikmat Tuhan beri. Pasal tamak tu dah ada. Harta banyak dia pakai kereta buruk tu. Tak. Mati dia sesat pasal harta banyak. Patut dia kereta baru. Kereta comel pakai ambil satu contohnya begitu. Dia. Atau kehidupan yang ada pada mereka itu. Hidup esok dah ada. Kerja kau ni alhamdulillah dah, tak apa dah. Comel dah, tenang hati dia. Sifat ini dapat dirasai oleh hati mereka. Orang yang syufi, orang bersih hati, sifat ini dapat rasa gitu. Oleh kerana kebersihan hati mereka itu, ada pun hati kotor kata dia. Hati cemar. Pun kita ni dia. Orang awam yang umpama kita ni kata dia. Maka jauh sekali daripada dapat mengecap rasa sifat umpama itu. Sifat qanaah yang tak ada pada kita ni. Tak ada. Kita benda kita ada tamak. Nama tamak dia ada peringkat dia. Peringkat kecil, ada peringkat atas sikit. Peringkat melampau. Tamak memang kita ada sifat tamak. Jadi kita buat kikih bagaimana ahli sufi ni dah jauh. Tidak, maka tidak ada lagi sifat tamak. Jadi zahid apa ni? Qanaah masa cukup dah. Dia. Pasal semula jadi lagi sifat tamak ni dah ada di kita daripada kecil lagi dah. Asal semula jadi gitu sifat basyariah dia panggil. Tak boleh kita tak mengaku. Tak boleh kita mengaku tak tamak kita ni. Tamak macam perikat rendah. Sikit je ada kita. Sebab sifat basyariah kecuali kita usaha cuci barulah tak ada hilang. Kita usaha buang baru hilang. Pasal sifat basyariah. Sekarang jadi gitu dah. Baru tu gitu. Itu satu ujian Tuhan ni atas muka ni. Dah. Dia kata tamak tu orang lain aku duk. Jangan kata kita dah. Jadi kita usaha buang je dah. Nak tiru tak boleh ke ni? Nak buat nak tiru dia pun tak boleh dah. Kita kena ikhtiar buang ikut cara jalan hak dia dia tunjuk ajar dia. Lepas tu dia kata gini. Dia kata ada. Orang-orang yang umpama kita ni maka jauh sekali daripada dapat mengecap rasa sifat umpama itu. Sifat apa? Sifat qanaah ni. Oleh itu, oleh kata jauh tadi. Baik kan? Musa ni kata gitu. Oleh itu jauh dah bezanya hati kita yang bersifat tamak kepada dunia ini dengan hati orang yang bernafsu malhamah. Mama tadi jauh pada orang suka makan kita je. Orang Melayu sama Melayu makan nasi tapi air hati tu besok jauh. Dia. Jangan kita mengaku kita bersih. Siapa perikat jangan dah. Itu dah. Jadi kita ada usaha ikhtiar. Batu musuh ni dia kata gitu. Dengan hal demikian maka qanaah bukanlah suatu sifat yang dapat ditiru-tiru oleh orang-orang, oleh sebarang orang. Nak tiru tak lihat ni dia tak jadi tiru dah. Tapi buat jari sari dua panjang yang balik asal lah. Tamak ni dia ada peringkat. Jelas benar agak kuat nanti. Dia ada peratus dia. Jadi moga-moga kita sikit sangat ya, tidak berat mana. Kerana ia datang daripada benih hati yang bersih. Kerana ia qanaah ni. Bapa ya tuan? Orang-orang yang tak ada ni kerana ia qanaah datang daripada benih hati bersih dan suci. Kerana suci ni baru dia ada jadi. Niat sendiri. Sucikan daripada sifat mazmumah. Bersih yang ini daripada sifat-sifat yang dibenci oleh Taala. Suci pun begitu juga. Suci nak mentaukidkan bersih. Mana suci sekoti jiluh hati. Dan hati suci umpama ini memanglah memadai kepada kehidupan ini sebagai perkara
Sebagai perkara kapung saja. Senang. Kampan. Senang saja. Perkara senang. Perkara senang. Kita aneh balik kampung. Nah, tu serupa ibarat kita ada dia. Nah, juga senang. Dan hati suci umpama ini memanglah memandang kehidupan ini sebagai perkara senang saja. Perkara mudah, perkara masyik melekeh. Tidak. Dia tak besarlah hati dia. Muka pinjamnya je dah, mata je. So budak-budak main tu dia. Main mata agak buat rumah, buat pasar ni tinggal pergi ayah dia kelik. Panggil kelik dah, tinggal pergi. Main setahu tu ya dia. Nanti perkara senang. Oleh sebab itu mereka tiada berasa susah. Tak berasa susah hati. Tak berasa susah, tak ada talih pun dah. Talih dunia tak susah mana dia. Tak berasa rugi benda dunia. Tidak sebagaimana hati kotor. Ia bersifat tamak. Mana lawan daripada tu? Kita talih kita baca, bahasa susah hati kerana tak boleh dunia. Dia tidak bahasa besar. Gabung sekarang tak boleh luput daripada dunia. Waktu jawatan kita tengok ni, dia pecat. Cuba tolong bagi dia. Dia lantik, yang lantik, jalilah. Dan lepas tu dia pecat, tak ada. Pakai syukur pula dah. Dia dah. Demikianlah pula qanaah. Satu sifat budi. Ya mulia. Dia ada qanaah tidak utamakan diri dia sendiri lah, utamakan orang lain. Dia dah. Rasulullah dia didik sahabat dia, masya-Allah dah. Dia sahabat jadi budi pekerti cukup mulia sekali. Dan sangat berharga. Dan sangat berharga kepada orang qanaah. Ada. Ada. Demikian pula qanaah suatu sifat yang sifat budi yang mulia dan sangat berharga. Kepada orang qanaah. Dan sangat berharga nak tahu itu. Kepada di sisi orang qanaah. Kepada mana sisi? Budi mulia dan sangat budi mulia dan budi yang sangat berharga kepada mana di sisi orang qanaah. Bukanlah berarti terhalang kepadanya orang qanaah ni mencari harta dah. Kalau tak kerja je saja dah. Cari harta benda. Tetapi mereka pun mencari harta. Tapi tiada kerana lain malaikat untuk memenuhi kehendak kebajikan. Cara kita nak kebajikan lah. Dia cari bukan untuk mencari kemewahan dunia, kesedapan dunia. Nak kebajikan harta tu. Nak ke Mekah, nak batu orang. Nak molu, nak kebajikan macam-macam perkara dia. Di situ hati dia. Nak kebajikan bekal akhirat semata-mata. Bukan nak bermegah-megah dan bermewah-mewah. Yang dimarahi oleh Allah sebagaimana kita ni dah tak ada dia, tak ada suci hati dia. Dan cari keredaan tu Allah. Berlainan dengan kita. Berlawan kita. Untuk memenuhi kehendak kepuasan hawa nafsu. Nak bermegah, nak sedap-sedap dia. Dia tak. Benda serupa je tak. Tapi kedudukan tu hati lain, perasaan dan tujuan. Itu dah gitu. Mudah-mudahan kita sampai peringkat ni weh. Kalau kita nak memang itu yang bui dah. Kita nak serta kita ikhtiar. Kita boleh dia bersih hati dapat begini mana. Itu Tuhan sangat-sangat sayang pada dia ni. Sayang sengot-tingoti. Itu yang maha penyayang dah. Kena ni kalau dia kau sayang. Hak kita orang awal nak berdosa banyak pun Tuhan sayang ni dia. Dia mau ni pak kali sana sayang lah ni. Tuhan sayang sungguh dia ni. Sebab tu dia nak berapa tu yang bui dah, dia sayang. Dia payah ayah dengan anak dia dah.
Dia belakang tapi ada dalam hati lebih dia sayang ni. Pasal perangai lah. Anak dia pangudu sayang juga dia ni. Tapi orang comel tu sayang. Dia tak ada royak pun dia sayang tak ada hati dia lebih. Awak misal sebagai nak pergi nampak je tu. Ni tuan saya semua ni dia ni. Pasal dia ada sifat tu. Zahid. Nya tuan saya belakang ni. Berapa dia Zahid? Zahid ialah suatu sifat budi yang mulia. Dan sangat berharga, maha sangatlah di situ Zahid ni. Benda yang sangat mulia dan sangat berharga di situ siapa dia ada ni tu sayang, sangat sayang dia. Harga cukup mahal di sisi Allah Taala. Mudah kita boleh isi ni benda dalam hati kita ni. Benda ni barang dalam hati ni. Tak ada sakut bagai hak luar tak ada nampak benda Zahid ni hak luar. Pasal hak luar ni Zahid ni bagai dalam bagai dalam jadi. Gapo dia Zahid ni bahagian enjin ni. Kalau kereta bahagian enjin ni, alat-alat bahagian enjin ni. Bukan bahagian luar dak. Tapi boleh change juga dak. Enjin pun boleh change duk luar, tak hidup ke enjin dak. Tu satu contohnya begitu. Tapi walau macam mana sekarang ni benda enjin ni, bahagian dalam ni. Zahid. Iaitu kata Zahid lain bahawa dapat dirasa. Ada perasaan ni. Dirasa oleh hati orang sufi. Ada perasaan ke tu? Perasaan tupu nafsu. Tak tajam tupu ni. Tupu nafsu ni nak beri gambaran tak berapa gerai. Nafsu dia tak berapa gerai. Atau tak pecah liu. Nak beri hati dia faham nah. Hati tu tupu, tak pecah liu, tak berapa gerai. Tak ada semangat. Kepada perkara ke dunia bukan buat-buat, dia rasa diri. Tak semangat benda dunia ni kurang. Gapo je benda kurang ni. Benda yang tidak ada sakut paut dengan akhirat. Benda tidak ada jadi utuh akhirat dia panggil benda dunia berlaku. Semua atas dunia panggil dunia berlaku tu. Kecuali benda yang jadi utuh pada akhirat. Semua dunia. Nabi kata dua perkara hak aku kasih pada benda dunia kamu. Dua perkara. Pertama perempuan, yang kedua bau harum. Tidak gitu. Ada satu riwayat kata sejuk mata hati dalam sembahyang. Nabi kata. Jadi benda dunia berlaku tadi. Data dunia ni. Jadi benda hak dunia hak sakut paut kita jadi utung kat akhirat. Dia tupu berlaku. Benda dunia juga apabila ada sakut paut dengan akhirat, dia jadi utak akhirat, tu dia pecah liu. Tu mana Syahid. Berlainan dengan orang kita, dengan orang awam seperti kita. Dengan orang awam seperti kita tak gitu dah. Dengan orang awam kita, dengan orang kita. Ya merhati tamak, sifat tamak ini. Dia lawan saya dengan tamak juga. Apa juga lawan dengan tamak ni. Tak serupa dengan kita. Kita ni geram ke dunia ni. Pasal nafsu kita tu duduk tak bersih lagi. Satu sekali nak kemudahan, nak kesedapan dunia, nak tu dia. Orang bersifat zahid ini tidak mengambil dunia untuk padah dirinya, untuk nak sedap nafsu dia dak. Dan tidak ia mengambil melainkan pengambilan itu adalah sebagai pengambilan sambil lewa saja. Tidak berasa besar dah. Dia ambil tidak berasa besar itu benda tu. Ambil saya menjawab. Tidak dicarinya dunia. Bukan tak cari, ada malaikat. Malaikat cari tadi untuk memenuhi kehendak kebajikan. Dan kerana Allah Ta'ala dia cari tu lah.
Cuma mereka ndak. Keperluan hidup. Keperluan hidup. Anak bini dia nafkah dia. Tujuan tu dia cari. Dan buat kewajikan. Nak pergi Umrah, nak pergi Mekah. Nak bantu orang. Biar mulut, biar suruh. Tu. Biar puasa, nak macam-macam perkara. Dengan tujuan tu dalam hati dia nya. Kalau cari pun. Kalau dia sampai tu tak cari langsung dia tu. Mereka memandang harta dunia ini. Dia berasa harta ni sebagai amanah Allah di muka bumi. Sebagai mana? Mana apa ni tidak dia lah amanah. Baru tu paling taruh lah. Dia berasa kita. Kita ni dak kita masuk kita. Best dengan kita. Walaupun kita tak mengaku pun. Tak. Dia berasa tidak dia. Pun tak boleh lemeh. Dia beri dunia dia. Bukti dunia tu beri dia laku. Milik dia laku. Tapi tak berasa apa dia rasa. Bukti tu yang cabut. Jatuh ke kerajaan yang 14 hari. Tak ada apa yang sebut dulu je. Masa dia tak masuk dia. Kalau tak masuk kita, orang ambil balik. Anda hilang daripada kita. Kita tak rasa apa mengaut dia. Dia ambil dia ada. Sepuluh tu tahu mutu besar sama kita. Mutu besar harga 40,000. Dah mutu mahal pada kereta dia. 120,000 mutu besar malik. Tu paling tahu sama kita. Lepas tu dia mari ambil. Tak ada pasal apa-apa. Pasal kita tak pasal kita. Dia pun lagu tu juga ni. Ada pun kita ni dah. Kita pasal kita. Apa tu dia mari ambil. Susah hatilah kitanya. Ada menderita. Tuan dia itu tuan dia mari tinggal mutusah. Kita pun dah naik dah nak gimana naik. Mengeking kita turun dari kedai kopi tu mutusah tadi. Jalan ni. Kita pasal kita dah tu. Baru 3 hari tu mari ambil dia menengung kita tak tangguh. Dah susah hati. Jadi kita berasa kita masa kita dia tinggal tu. Sebagai contoh ni gitu. Ada demo ni tak berasa semua dia milik ni dia tak rasa dia sikit abu. Ada. Bahasa apa dia? Tu tu yang mana betul. Gitu dia. Siapa dia pada hati dia bersih ni. Mereka letakkannya pada tempatnya. Mana guna sebagaimana dikehendaki Allah Taala. Mereka letaknya pada tempatnya. Tempat amanah mana digunakan sebagaimana yang dimanahkan Allah Taala harta tadi. Mana dia buat kebajikan ni harta tu. Dia maulud guna harta dia. Supaya banyak maulud dia buat. Tu apa? Buat suruh lah. Kebajikan berapa? Haji dia pergi. Dia tak boleh lah. Mereka tidak menyalahgunakan amanah Allah Ta'ala untuk kepuasan nafsu. Kita gunakan untuk kepuasan nafsu ni. Nafsu mana? Nafsu yang tak kena badah. Tak puas nafsu kita. Tak puas dia, tak puas. Dia tak puas. Ada show nak 2, ada 2 nak 3, ada 3 nak 4. Mana tak puas? Nabi berkata kita manusia ni yang tidak akan puas. Puas bila? Mata tanah masuk dalam mulut dia. Mampu kita dah. Sampai mata tanah masuk dalam mulut. Ini mati. Nafsu ni. Nafsu mana? Nafsu amarah ni lah dulu dia. Kita tidak puas nafsu kita ni. Kalau kita boleh ni kita nak lagi. Orang tua kata betih nak pohon. Dah dia gitu. Nafsu memang mati bagi dia. Sebelum dia dicucikan. Kita bersihkan dia. Kita memang ada gitu. Kita mikirlah saya kita nak mikir kau dia. Itu menunjukkan kita tidak sahih kalau mikir dunia, tidak pen dunia. Kita lihatlah ke gambaran. Sekali. Pada lihatlah gambaran mulia sifat zahid sebagaimana yang ditunjuki. Contohnya oleh sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi melancarkan pungutan derma kilat untuk tabu. Jadi nak pergi tabu. Perang ni cukup memerlukan bekalan yang banyak pasal perjalanan yang jauh, musim kemarau. Nabi pun minta derma lah, pungutan derma. Masing-masing bawa derma.
Satu peperangan. Tabuk ni satu peperangan. Abu Bakar menderma seluruh hartanya habis licin dengan tidak ketinggalan sedikit pun. Abu Bakar ni kaya Bakar ni. Ada harta banyak dah. Kalau Nabi pun semua kan ni habis harta dia tu. Dia suka habis. Lalu Nabi bertanya kepadanya. Tanya. Tidak kau ada ketinggalan sikit harta si kamu? Kata dia. Nabi ni dia tahu dah Abu Bakar ni. Aku tanya, lepas tu ada tinggal lagi ke anak-anak bini? Soal lagu tu tak? Sebagaimana satu riwayat tadi. Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, yang tinggal di sisi saya ialah Allah dan Rasul juga. Masya Allah. Yang sedekah habis lah. Ni betul dibuat-buat ni, Didi. Kau boleh buat-buat ni benda ikhlas sungguh dia ni. Lepas tu Abu Bakar kalau nombor satu di kalangan sahabat Nabi. Masya Allah. Itu dia. Sebagai contoh dia. Sayyidina Umar separuh harta dia. Sayyidina Uthman banyak pun pasal dia harta banyak lagi tinggal dia. Abu Bakar siapa habis licin dia sudah harta. Masya Allah semua. Itulah sifat kezahidan tingkat tinggi ni Abu Bakar. Zahid lain tak juga sahabat lain dah, tapi dia tingkat tinggilah Abu Bakar. Ketika menemui kecemasan yang dihadapi oleh negara. Lagu tu tindakan. Pendek kata sifat zahid itu merupakan sebagai alat dinamik kata. Dunia sebagai alat tak ada otu tak apa dia sebagai alat untuk tujuan kecemasan. Dia tulis ke dia dinamik untuk tujuan kecemasan dan pembangunan negara. Bahkan sifat zahid adalah musuh ketat kepada sifat tindah menindah dan penghisap darah. Bahkan sifat zahid ni adalah musuh ketat kepada orang bersifat dengan tindah menindah dan penghisap darah. Lagi tak ada sifat zahid ni akan ada sifat dia, sifat tamu. Dan ada lagi sifat ni terlepas daripada rasuah dan kejahatan begitu bertalian arus banyak dah berkata-kata. Kalau sifat zahid ni lah saja ya, ia boleh menghilangkan segala tadi dah. Ia ada sifat, ada rasuah, ada gapo benda kejahatan, penipuan. Tindak menendah, minum kan ada tamu. Kalau tidak ada zahid dalam hati dia, dalam hati seseorang tu. Tak ada tu, maka kejahatan yang begitu banyak akan ada lah. Kalau ada zahid, semua suci bersih semua sekali. Sebab tu Tuhan sangat zahid, sangat sayang zahid ni. Tu nak ikhtiar macam nak ikhtiar lah juga. Mula-mula katanya kena kenal dunia ni. Kena tengok dan kaji selidik. Supaya betul-betul kenal dunia ni satu jalan untuk boleh jadi zahid juga. Ada kena kenal dunia, tengok. Sekian apa ni? Sifat zahid umpama itu bukanlah suatu sifat yang dapat ditiru. Tak boleh nak tiru mana kena ikhtiar riadah mujahadah lah. Kerana ia zahid adalah pakaian Nabi-Nabi, sifat Nabi dan wali-wali, dan orang-orang yang bersih hati. Sifat demon ni kalau kita ada di kita ni syok bukan main Tuhan sayang kita pun sifat-sifat orang-orang sayang ni. Sifat-sifat orang an'amta alaihim ni. Orang diberi nikmat kata mereka itu di kalangan siddiqin wa syuhada wa salihin. Dia kena ikhtiar jadi zahid tak jadi zahid sendiri mana gitu. Ada pun zahid orang awam pada hatinya penuh penuh ke apa dia?
pepak. Penuh ketak dengan sifat-sifat tamu gunung ni. Betul ni? Pepak. Pepak ni penuh. Penuh. Jadi penuh. Mana penuh ketak dengan sifat-sifat tamu dia. Maka itu tanda Zahid berpura-pura buat zahid. Bahkan Zahid dusta dan palsu berlaku lari penuh dengan tamu halabo dia. Buat Zahid, berpura saja, berpura. Dia tu yang tahu dah. Kena ikhtiar Zahid ni dengan cara salah satu daripadanya kena kenal dunia. Dengan kenal dunia sikit demi sikit dia mari Zahid. Nabi berusaha untuk kenal dunia macam-macam. Nabi ad-dunya ji patunglah. Tullah bihaqilabung ad-dunya mal'un. Macam-macam dah Nabi ikhtiar suruh kita kena kaji dunia ni. Lepas tu satu jalan daripada untuk menghilangkan tamak halabo dalam hati. Tapi sikit manusia duk kaji ni benda je. Dia kaji benda lain tu banyak tak? Cuba kaji hadis Nabi. Dunia haji patung apa Nabi kata haji patung. Tengok dak. Kaji. Dunia mal'un. Banyaklah dunia Nabi royak nak kenal dia cukup banyak sekali supaya hilang tamak halabo ni. Kalau tidak banyak pun hilang sikit-sikit dah. Supaya ada harga kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala alam. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Moga-moga memberi Allah Taala bui pada kita ni. Ada tak? Sikit-sikit sifat Zahid ni. Sebab ada sikit benda berharga ni, mana ada harga kita sikit. Jika tak ada sikit abut, tak ada harga Rasulullah kita di sisi Allah Taala. Kita minta Tuhan beri kita ni benda ni. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Kena banyak berdoa kita akhir zaman ni. Jalan ikhtiar tak ada lain dah selain pada kita riadah sikit-sikit, dan kita kena banyak berdoa lah ni Allah Taala. Dah. Sebab itu yang beri kita ni sebab doa tadi.